Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling berharga dalam hidup kita ialah ketika mana Allah Ta'ala beri kita taufik untuk sentiasa bersama-sama kitabullah Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai petunjuk kehidupan bagi keselamatan dunia kita sehinggalah menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jamaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas kita telah sampai sehingga ayat 14 daripada surah Al-Mulk. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 15 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang berarti dialah yang menjadikan bagi kamu bumi ini mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di merata-rata ceruk rantaunya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan Allah. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu setelah dibangkitkan hidup semula. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita cuba dalami makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, ya. Allah Ta'ala menjadikan bagi kita bumi ini mudah, ya. Ini satu rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita, ya. Min rahmatillahi bi khalqihi wa ihsanihi an ja'ala al-arda sahlan. Sebahagian daripada rahmat Allah terhadap makhluk-makhluknya dan ihsan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, Allah Ta'ala menjadikan bumi ini mudah bagi kita, ya. Walaula dhalika, andai kata bumi ini tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tak dapat misalnya menggali bumi ini untuk dijadikan sebagai perigi sumber air. Andai kata bumi ini tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak dapat menanam apa-apa tanaman di atas muka bumi Allah Ta'ala ni sebagai sumber kehidupan kepada kita. Bumi ini dijadikan Allah Ta'ala mudah sehingga kan kita dapat bergerak dari satu destinasi kepada destinasi yang lain
dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini satu rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang semestinya kita menyedarinya. Ini satu nikmat yang saya ingat kita banyak lupa, ya. Kita lupa bahawa bumi ni Allah Ta'ala pilih sebagai satu planet tempat kita tinggal, dan bumi ni Allah Ta'ala mudahkan bagi kita. Bukan sekadar kita mudah untuk berjalan, tetapi kita mudah untuk mencari kehidupan, mencari segala sesuatu yang kita perlukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Maka kalau kita perhatikan bumi ini, memang Allah Ta'ala sediakan bagi kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita. Contoh, apa yang paling kita perlukan dalam kehidupan? Air. Allah Ta'ala sediakan air di atas muka bumi ini. Air Allah Ta'ala ada buat mengalir di atas muka bumi. Ada air yang Allah Ta'ala buat keluar daripada dalam bumi. Ada air yang Allah Ta'ala datangkan daripada langit ke bumi, sehinggakan makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, seperti kita manusia ni, dapat meneruskan kehidupan kita. Apalagi yang paling kita perlukan? Oksigen. Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi ini, ya, udara yang bersih Allah Ta'ala sediakan bagi kita, kan? Untuk bahan makanan kita Allah Ta'ala sediakan, tumbuhkan tanam-tanaman yang begitu banyak, ada biji-bijian, ada buah-buahan, macam-macam, semua yang kita perlukan. Begitu juga haiwan, ya, susu, segala sesuatu yang kita perlukan Allah Ta'ala sediakan. Maka ini salah satu rahmat Allah Ta'ala kepada kita dan ihsan Allah Ta'ala kepada kita yang sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dekat sini, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ini di seluruh ceruk rantaunya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, ya. Kerana bumi ini memang telah dimudahkan Allah Ta'ala kepada kita, maka silakan untuk berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, ya. Berjalan dalam hal apa? Wa kulu mir rizqih, ya, dan makanlah daripada rezeki yang telah dikurniakan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, ya. Jadi ini kata para ulama kita menunjukkan bahawa perlunya kita berusaha dalam mencari rezeki, ya. Allah Ta'ala sebut famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, maka berjalanlah kamu di ceruk rantau bumi ini dan makanlah daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi Allah yang telah Allah mudahkan kepada kita ni dalam hal apa? Dalam hal mencari rezeki. Mengapa disebut dekat sini wakulu dan makan? Sedangkan kita sedia maklum yang kita perlukan dalam hidup ni bukan rezeki makan saja. Kata para ulama, Allah Ta'ala sebut dekat sini makan kerana rezeki yang paling asas, yang paling kita perlukan ialah makan. Orang dia boleh hidup mungkin tanpa ada rumah. Orang masih boleh hidup tanpa ada kenderaan. Orang masih boleh hidup walaupun mungkin dia tidak memiliki pakaian, ya. Tetapi kalau tak makan, maka tak dapat hidup. Jadi disebut dekat sini wakulu mir rizqih, makan. Ini tidak bererti bahawa kita mencari rezeki untuk makan saja, tak. Tetapi kerana itulah yang paling basic, maka Allah Ta'ala sebut wakulu, makan, ya. Kita boleh mencari rezeki untuk yang lain juga, untuk pakaian kita, tempat tinggal kita, kenderaan kita, ya, dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ni, ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, ya. Dan berjalanlah kamu di ceruk rantau bumi ini dan makanlah daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan, ya.
Berdasarkan ayat ni, ya, maka para ulama kita menjelaskan bahawa kita sangat digalakkan untuk bekerja. Ya, sangat digalakkan untuk bekerja. Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullah misalnya, ketika mana beliau mentafsirkan ayat ini, kata beliau, wa fil ayah, ya, berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, dalilun ala nadabit tasabbubi wal kasb. Ya, dalil kita digalakkan untuk berusaha, untuk bekerja. Ya, begitu juga disebut para ulama tafsir yang lain, ya, innama yahsulur rizqu bil jaddi wal amali la bil amani wal kasal. Ya, ayat ini menunjukkan bahawa rezeki itu didapati mesti dengan bekerja, mesti dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan berangan-angan ataupun dengan sifat malas. Rezeki tidak akan dapat dengan begitu. Ya. Dan perintah untuk mencari rezeki dekat sini daripada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berarti menafikan tawakal. Ya. Ini tidak menafikan tawakal. Jadi ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada satu kaum, ya, ataupun lalu di hadapan satu kaum. Lalu Umar tanya, sebab mereka duduk dekat situ. Umar tanya, man antum? Kamu ni siapa? Faqalu, lalu mereka menjawab, al-mutawakkilun. Kami ni orang-orang yang bertawakal pada Allah. Jadi mereka tak pergi bekerja, hanya duduk-duduk saja gitu. Lalu ketika mana ditanya, mengapa mereka tak pergi bekerja, mereka menjawab, kami bertawakal saja kepada Allah. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bal antum mutawakilun. Kamu ni bukan orang bertawakal, kata Umar bin Khattab. Ya, innamal mutawakkil, orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, rajulun alqa hubbahu fi batnil ardi wa tawakkal ala rabbih azza wa jal. Kata Umar bin Khattab, orang yang bertawakal itu ialah seseorang yang dia menanam satu biji, dia masukkan ke dalam bumi satu biji, lepas tu baru ia bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Tawakal itu bukan sekadar berserah diri kepada Allah Ta'ala, namun mesti melakukan usaha-usaha, selepas itu baru kita bertawakal kepada Allah. Apa dia tawakal tu? Tawakal tu artinya kita wakilkan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang kita tak mampu. Jadi tawakal itu sama akar kata dia dengan wakil, kan? Kita berwakil. Mengapa kita wakilkan sesuatu urusan kita misalnya? Ya, kerana kita tak mampu. Itu sebabnya. Ya, itu sebabnya. So kita sebagai makhluk, apa yang kita mampu mesti kita lakukan dulu. Misalkan dalam hal mencari rezeki, kita kena berusaha dulu yang kita mampu. Kita tak nafikan ada perkara-perkara yang kita tak mampu. So itu kita tawakal kepada Allah. Ya, maka tawakal itu mesti dilakukan selepas kita berusaha. Ibaratnya sebagai petani. Petani, dia ada kuasa untuk menanam, dia ada kuasa untuk bagi baja, dia ada kuasa untuk bersihkan kebun dia, alirkan air ke situ supaya subur. Itu dia ada kuasa. Namun menumbuhkan supaya selamat tanaman ni, supaya datang hasil yang baik, kita tak ada usaha, tak ada kemampuan untuk itu. Maka perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu riwayat yang lain juga ada cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dikatakan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada satu kaum, ya, yang didapati oleh beliau, mereka hanya duduk-duduk saja. Umar berkata, la yaq'udanna ahadukum fil masjid. Ya, tidaklah duduk salah seorang kamu di dalam masjid.
Yaqulu Allahu yarzuqni. Lalu ia berkata, Allah pasti bagi aku rezeki. Aku duduk saja dalam masjid, Allah pasti bagi aku rezeki. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, faqad alimtum, kamu dah tahu, anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah, bahawa langit tu ia tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Jadi Umar bin Khattab mencela orang yang hanya duduk sahaja di dalam masjid. Dia tak pergi bekerja, dia tak pergi berusaha. Hanya dengan alasan dia cukup bertawakal kepada Allah. Dia duduk dalam masjid bertawakal kepada Allah, tak buat kerja. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, annas sama' la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tu dia tidak akan menurunkan hujan emas dan perak, ya. Cuma menarik dekat sini, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mencari rezeki, bahasa yang Allah Taala gunakan ialah famshu, berjalan. Ya. Berjalan artinya bukan berlari. Ya, berjalan artinya bukan berlari. Berjalan juga artinya tidak tergesa-gesa. Ya, berjalan itu kita melangkah dengan tenang. Itu perintah Allah Ta'ala dalam hal mencari rezeki. Ini berbeza dengan perintah Allah Ta'ala misalnya untuk salat, untuk mendapatkan keampunan dan syurga Allah, ya, dan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan, ya, perintah Allah untuk mencari rezeki, Allah Ta'ala sebut famshu, berjalanlah kamu. Tetapi perintah untuk salat, sebagaimana dalam surah Al-Jum'ah Allah Ta'ala sebut fas'au, bersegera, cepat pergi, ya. Begitu juga untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran sari'u dalam surah Ali Imran, ataupun sabiqu dalam surah Al-Hadid. Bersegeralah, berlumba-lumbalah. Itu dalam hal mencari keampunan dan syurga Allah. Untuk mendapatkan keimanan yang baik tentang Allah, ya, dalam merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah, Allah Ta'ala mengatakan fafirru ilallah, ya, maka berlarilah kamu kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Maksudnya apa dekat sini? Kita jangan balik. Jangan kita balik. Jangan sampai mencari rezeki kita berjalan, kita berlumba-lumba, kita bersemangat tinggi, tetapi untuk salat, untuk dapatkan keampunan dan syurga Allah, ya, nak merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah, kita berjalan dengan sangat slow. Jangan kita balik. Perintah mencari rezeki Allah Ta'ala sebut famshu, berjalanlah kamu. Mengapa? Kerana hakikatnya rezeki telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Namun kita tetap perlu untuk berusaha. Ya, perlu untuk berusaha. Kemudian mengapa dalam hal mencari rezeki Allah Ta'ala sebut cukup berjalan? Kerana kepentingan mencari rezeki hakikatnya dalam Islam hanyalah mencari apa-apa yang kita perlukan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu sahaja. Manakala solat, manakala nak dapatkan ampunan Allah, ya, ataupun nak dapatkan syurga Allah, ya, nak dekat dengan Allah Ta'ala, itu sesuatu perkara yang besar. Jadi kita mesti bersungguh-sungguh, kita mesti cepat, ya, kita mesti berusaha dengan sedaya supaya yang kita mampu. Kita mesti berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah dikembalikan selepas kematian kita untuk dihisab dan untuk dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita
pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta bumi ini bagi kita. Kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Selepas kita meninggal, kita dikubur, nanti akan dibangkitkan semula, kita semua akan dikembalikan di hasyar, ya, wa ilaihin nusyur, kita dihimpunkan kepada Allah. Maka disebut hari kiamat itu juga sebagai yaumun nusyur, ya, hari di mana kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala menghisab dan membalas segala sesuatu amal perbuatan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita dekat dunia ni. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni, kata beliau, ala annana fi hadzal maskan ghairu mustautin wala muqimin. Kita sebenarnya di atas dunia ni bukanlah bermustautin dan bukan juga kita bermukim di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Bal dakhalnahu 'abiri sabil fala yuhsin an nattakhidahu watanan wa mustaqirran. Kita ni akan mati, kita ni akan binasa, kita akan masuk ke dalam kubur, ya, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka tak elok kalau kita menjadikan bumi ini, dunia ini sebagai tempat kita menetap. Ini bukan negeri yang akan menjadi tempat kita seterusnya. Maka kita jangan bermimpi, jangan kita membayangkan seolah-olah kita akan hidup buat selama-lamanya di atas dunia ini. Tak. Wa innama dakhalnahu linatazawwada minhu ila daril qarar. Kita masuk ke alam dunia ini, hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, sebenarnya hanya untuk mencari bekalan menuju negeri yang kekal abadi, ya, itu sahaja. Kita dihidupkan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini ialah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu hakikat Allah Ta'ala mencipta kita. Allah Ta'ala cipta kita di atas muka bumi. Allah hidupkan kita bukan nak mencari kesenangan dunia, ya, bukan nak menikmati kehidupan dunia, bukan, ya. Tujuan utama kita ialah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan ada di atas muka bumi ini, seperti harta benda, kekayaan, makanan, minuman dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya Allah Ta'ala sediakan hanya sebagai fasiliti kepada kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu tujuan dia. Ibarat kita disuruh bekerja, kemudian diberi kita fasiliti, diberi kita rumah, diberi kenderaan, ya, diberi keperluan hidup. Tujuan apa? Untuk kita bekerja, untuk kita mengabdi. Maka kita hidup dekat dunia begitu. Bumi ini dimudahkan Allah Ta'ala bagi kita, boleh berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita dapat mencari rezeki, dimudahkan Allah Ta'ala, ya, dan segala sesuatu keperluan hidup kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita dapatkan. Sebenarnya itu semua Allah Ta'ala bagi hanya sebagai fasiliti yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ya, supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita beribadat kepada Allah, menyiapkan bekalan kita ketika mana nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Pergilah berjalan di seluruh menuju ceruk rantau muka bumi ini. Tapi ingat, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita berjalan di atas muka bumi ini, hidup di atas muka bumi ini, tidak menyiapkan bekalan kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala, maka sungguh kita orang-orang yang benar-benar merugi ketika mana nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Patutkah kamu merasa aman
kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu. Lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya. Ayat ni dan ayat selepas ini nanti, ni adalah ayat yang memberikan peringatan, memberikan amaran kepada orang-orang kafir dan kepada sesiapa sahaja yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan, "Aamintum man fis sama'." Ai hal amintum ya ma'syaral kuffar. Adakah kamu rasa aman wahai orang-orang kafir? Rabbakumul al-aliyya al-kabir, akan Rabb kamu yang maha tinggi dan lagi besar. Adakah kamu merasa aman, merasa selesa, tidak ada rasa takut kepada Rabb kamu yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha berkuasa itu? Ya. Ayakhsifa bikumul ard. Allah Ta'ala dapat mengendapkan bumi. Ayakhsifa ni maksudnya Allah Ta'ala apa kita kata, buat bumi ini menelan semua yang di atas dia. Ya. Baik. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni mengajarkan kepada kita bahawa tidak boleh merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita melakukan dosa kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi mereka orang-orang yang kafir langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh merasa aman. Jangan kita merasa aman. Ya. Mengapa? Kerana Allah Ta'ala dapat datangkan azab itu daripada mana-mana saja. Termasuk daripada bumi yang kita hidup di atasnya, yang kita berjalan di atasnya. Allah Ta'ala dapat datangkan azab daripada situ dalam bentuk khasfun. Khasfun tu tadi, bumi ni dia menelan semua yang ada di atas dia. Fa idza hiya tamur, ya. Pada ketika itu bergegarlah bumi dengan serta-merta, ya. Fa idza biha tattaribu wa tahtazzu bikum hazzan syadidan, ya. Bumi itu bergegar begitu kuat ketika mana datang azab Allah Ta'ala itu tadi, ya, berlaku khasfun, ya, bergegar. Sebenarnya kalau kita melihat ini realiti dia bahawa maksudnya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wal muradu anna Allah yuharrikul ard indal khasbihim, ya. Allah Ta'ala membuat bumi ini bergegar, ya, gempa bumi, berlaku gempa bumi Allah Ta'ala buat ketika mana berlaku khasfun itu. Khasfun itu tadi ketika mana bumi ini menelan yang ada di atas dia, ya. Beberapa tahun yang lepas berlaku gempa bumi yang cukup teruk di kawasan Sulawesi, ya, di daerah Palu nama dia. Berlaku gempa bumi yang sangat teruk pada ketika itu. Mungkin sekarang kita masih boleh tengok video dia sebab ada orang mungkin upload dekat YouTube ataupun dekat mana-mana platform media sosial, ya. Ketika mana berlaku gempa bumi itu, ada satu pemandangan yang amat menggerunkan. Bumi bukan sekadar Allah Ta'ala buat bergegar pada ketika itu, yang menghancurkan bangunan-bangunan yang ada. Tetapi pada ketika itu Allah Ta'ala datangkan juga khasfun, iaitulah bumi ketika mana dia bergegar tu, dia menelan yang ada di atas dia, ya.
Sehingga kan kalau kita tengok video tu, rumah orang ada yang masuk ke dalam bumi tu, ke dalam tanah tu. Pokok kelapa pun ada yang ditelan dengan dia. Manusia pun ada yang ditelan dengan dia. Ya, ini satu pemandangan yang amat menggerunkan bagi hati orang-orang yang ada keimanan di dalam hati mereka, ya. Maka ayat ni Allah Ta'ala memperingatkan, Allah Ta'ala beri amaran, ya, Allah beri ancaman. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu merasa aman? Maksudnya jangan kamu merasa aman daripada azab seksa Allah, sedangkan kamu kufur kepada Allah, kamu bermaksiat kepada Allah, kamu derhaka kepada Allah, kamu tak mahu taat kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu rasa aman. Jangan kamu ingat kamu akan aman ada di atas muka bumi ni. Kamu aman berjalan di atas muka bumi ni. Tak. Bumi yang kita tengok keras, kita berdiri di atasnya sekarang, Allah Ta'ala dapat buat menelan kita dan bumi bergegar pada ketika itu. Ya, sehingga kan terkubur hidup-hidup. Ya. Terkubur tanpa dikubur oleh orang. Allah Ta'ala kuasa melakukan itu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ketika mana mereka jatuh kepada maksiat, ya, melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, maka jiwa mereka tidak pernah merasa aman, tak pernah merasa selesa, sehingga akan mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 17. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Atau patutkah kamu merasa aman kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku, kata Allah. Baik. Ayat 17 ni juga merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah mengatakan aamintum man fis sama'. Adakah kamu rasa aman terhadap Allah Ta'ala Rabb yang maha berkuasa, yang menguasai langit, ya? Ayyursila alaikum hasiba. Allah Ta'ala dapat hantarkan kepada kamu hasiba. Hasiba ni maksudnya, kata para ulama, ialah angin ribut yang disertai hujan batu, ya, yang disertai hujan batu. Kama arsalaha ala qaumi lutin wa ashabil fil. Sebagaimana yang Allah Ta'ala pernah hantar kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, ya. Kaum Nabi Lut, kalau kita membaca dalam Al-Quran, mereka bukan sekadar ditelan bumi, tetapi mereka juga dihujani dengan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ashabul fil, ya, tentera Abrahah yang datang ke Makkah daripada Yaman hendak menghancurkan Kaabah. Allah Ta'ala hujani mereka dengan hujan batu yang dibawa oleh burung-burung, sebagaimana yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Fil, ya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa azab itu boleh datang tadi daripada bawah kita, bumi yang mana kita hidup di atasnya, dan Allah Ta'ala boleh datangkan azab itu daripada atas dalam bentuk angin ribut yang disertai hujan batu. Allah Ta'ala dapat datangkan, ya, sehingga kan dapat membinasakan manusia yang kufur, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalau itu berlaku, maka kamu akan mengetahui, kata Allah, bagaimana akibat daripada amaranku itu, ya. Bagaimana buruknya, ya,
kesan amaranku kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, asal susunan ayat ni ialah fasata'lamuna kaifa nadhiri. Ada ya dekat hujung tu. Tetapi dihadzaf, dibuang, tak dinampakkan. Tetapi secara makna ia tetap ada, ya. Fasata'lamuna, maka kamu akan tahu kaifa nadhiri, ya, bagaimana akibat buruk daripada amaranku, peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman pada ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasul, lalu mereka dibinasakan dengan yang demikian. Perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat 18 ni Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti, ya, ataupun contoh tentang kaum yang derhaka, yang kufur kepada Allah, menentang Rasul-Rasul Allah Ta'ala, sentiasa berbuat maksiat, lalu Allah Ta'ala membinasakan. Jadi ayat 18 ni ia menguatkan ayat 16 dan ayat 17 sebelum ni. Jadi ayat 16 dan ayat 17 tu bukan sekadar amaran, ancaman daripada Allah Ta'ala, tetapi apa yang Allah Ta'ala sebut tu benar-benar telah berlaku kepada orang-orang yang kafir, yang derhaka, yang menentang Rasul-Rasul mereka sebelum umat Islam. Maka Allah mengatakan, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sesungguhnya telah mendustakan orang-orang kafir umat terdahulu akan Rasul-Rasul mereka, ya, seperti kaum Nabi Nuh, ya, kaum Ad, kaum Thamud, ya, dan yang seumpama dengan mereka, Fir'aun, ya, kaum Nabi Lut, kaum negeri Madian, dan banyak lagi, ya, umat-umat terdahulu yang mana mereka mendustakan Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Mereka kufur pada Allah, mereka derhaka, mereka bermaksiat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka, ya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan fakaifa kana nakir, ya. Kalau kamu perhatikan itu, kamu akan dapat tahu fakaifa kana inkari alaihim binuzulil azab, bagaimana keingkaranku terhadap mereka, kemurkaanku terhadap mereka, kata Allah, dengan menurunkan azab. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita perlu kita untuk menyaksikan, ya, membaca, ya, memikirkan, mengambil pengajaran daripada umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala timpakan azab kepada mereka kerana kedustaan mereka, kederhakaan mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayat ini kata para ulama menjadi tasliyah kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman, dan menjadi ancaman kepada orang-orang yang kufur. Menjadi tasliyah kepada Rasul dahulu dan orang-orang beriman, maksudnya ini menjadi penenang kepada jiwa Nabi, penguat kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, kerana pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa mereka yang kufur kepada Allah, yang tidak mahu mengikuti Rasul Allah, mendustakannya, akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Taala azab umat-umat terdahulu, ya. Dan ini sekaligus menjadi amaran kepada orang-orang musyrik, pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah. Kalau mereka terus-menerus berada dalam kederhakaan mereka, keingkaran mereka, maka Allah Ta'ala dapat turunkan azab kepada mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan azab kepada orang-orang yang kufur, yang derhaka
sebelum mereka, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, umat Nabi Saleh dan umat Nabi Hud, ya, begitu juga dengan kaum Madian, umat Nabi Shu'aib, begitu juga dengan kaum Fir'aun, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan umat-umat yang lain yang telah pun Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya. Baik, mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Mungkin saya nak berikan sedikit kesimpulan, ya, daripada ayat 15 sehinggakan ayat 18 yang kita bahaskan tadi. Pertama, kita mesti bersyukur kepada Allah Taala, ya, dengan melakukan perintah-perintah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah, kerana Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, iaitulah bumi ini dimudahkan Allah bagi kita. Bumi ini dimudahkan Allah Ta'ala bagi kita, sehingga kan kita dapat hidup, kita dapat berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kita memperoleh apa yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan kita. Maka kita kena sedar bahawa ini adalah satu rahmat, satu nikmat Allah yang amat besar yang kita kena syukuri. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berjalan di atas muka bumi ini mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak dapatkan rezeki Allah, kita perlu untuk berusaha. Tidak cukup sekadar berangan-angan, tetapi kita malas, kita tidak bekerja, kita tidak berusaha. Berjalanlah, berusahalah, maka Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki kepada kita. Jadi walaupun Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kepada kita, kita mesti berusaha sedaya yang kita mampu. Dan ini tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita mesti sentiasa ingat bahawa bumi ni Allah Ta'ala cipta bukan untuk tempat kita selama-lamanya, ya. Bumi ni Allah Ta'ala cipta hanya tempat kita bersinggah saja untuk menyiapkan bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amat merugilah orang-orang yang telah diberi Allah kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Allah kurniakan kepada dia pelbagai macam kemudahan di atas muka bumi ini, namun ia tidak manfaatkan untuk menyiapkan bekalan dia berjumpa dengan Allah yang mencipta dia. Kesimpulan berikutnya yang boleh kita ambil pengajarannya ialah jangan pernah kita merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa hadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi ketika mana kita melakukan dosa maksiat kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala dapat datangkan azab daripada mana-mana, daripada bumi ini dan juga daripada langit. Allah Ta'ala dapat datangkan azab yang dapat membinasakan kita. Buktinya sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang mereka kufur, derhaka, mendustakan Rasul-Rasul Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala binasakan mereka dengan mendatangkan azab daripada bumi dan juga daripada langit. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni menjadi satu peringatan kepada kita dan dapat kita ambil ibrah daripadanya, sehingga akan kita menjadi insan, hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.